paling penting. Kita bebas tuanlah warna hitam nombor 3614. Okey, 3614. Tuanlah 3614 hitam. Okey, dah tulis semua ke? 2 3 4 16 orang lagi. Ayo betul. Kita irap ni tolong ambil ke irap. Okey. Irap ni. Ya. Ni tempat mikat je. Jadi saya ceritakan tempat mikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita kasi kita je sunat. Tak ada masalah. Dia kalau dia dah lama pun mandi sunat. So kalau kita buat, alhamdulillah dapat pahala. Kalau kita tak buat, tak apa, tak ada masalah, tak ada isu pun. Tak berdosa. Okey. Okey, sudah? Semua dah ada ke? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Cukup. Okey, jom. Mari tuan-tuan, kita bawa tuan-tuan dan puan-puan. Motor atas pun. Ya? Satu RM5, RM5.20. Ya. Oh, minyak. Okey. Ibu-ibu kita beli lagi ya. Jadi saya kita Oh, Sanda oil. Minyak urut. Kurma muda hamil. Ada tak? Ada dok asli. Asli. Boleh kawan. Saya boleh cakap bahasa Melayu. Saya orang yang baik. Ayah tasbih koka bani sini tasbih koka. Saya jemput sama-sama bagi ini untuk kita bercerita lebih dahulu, kemudian baru kita bercerita tentang khasiat-khasiat yang ada di sini. Jadi kita cerita sirah dulu ya, baru kita cerita tentang barang. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengucapkan selamat datang ke Kota Hudaibiyah. Kota Hudaibiyah ini dikatakan Nabi sallallahu di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya adalah tempat yang ketiga terpenting. Kalau tuan-tuan nak buat umrah, inilah dia tempat miqat yang ketiga terpenting bagi ibadah umrah yang seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut yang ketiga, maksudnya ada dua yang didahului di hadapan. Yang pertama adalah di Ja'ranah, yang kedua adalah di Tan'im, dan yang ketiga miqat di Hudaibiyah. So bila kita bermiqat di Hudaibiyah, dekat mana tu? Dekat tempat yang tuan-tuan berdiri sekarang. Inilah dia Hudaibiyah. Okey, boleh jelas tuan-tuan? Baik. Apakah kisah di sebalik tentang Hudaibiyah ni tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Ketika Nabi SAW telah pun berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, Nabi SAW telah membina sebuah empire, sebuah kerajaan Islam, daulah Islamiyah di kota Madinah Al-Munawwarah. Kehidupan Nabi di kota Madinah itu, walaupun dia berada di kota Madinah, tetapi bila dia berantau, bila seorang perantau keluar daripada kawasan negara dia ataupun kawasan wilayah yang telah pun dia biasa pergi ataupun dah biasa didiami, sudah pasti akan ada perasaan rindu seorang perantau kepada negara asalnya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Nabi SAW orangnya orang Mekah, original Mekah, memang rakyat Mekah. Tapi apabila dia telah pun dihalau oleh orang Mekah, dia berhijrah ke kota Madinah, sudah pasti apabila dia berpindah di Madinah, dia rindu kepada kampungnya di Mekah.
Kerana itu Nabi SAW bermimpi pada tahun 6 Hijrah. Nabi SAW bermimpi yang Nabi masuk kota Mekah dalam keadaan berihram. Itu mimpi Nabi SAW. Disebabkan mimpi itulah Nabi telah pun menjemput para sahabat daripada kalangan Muhajirin, orang yang berhijrah, dan daripada kalangan Ansar, penduduk original Madinah, untuk sama-sama ikut Nabi pergi buat ibadah umrah. Dan bila nak buat ibadah umrah, mesti pergi ke Mekah. Okey, baik. Jarak daripada Madinah pergi ke Hudaibiyah ini, saya lihat dalam Google Map tadi, lebih kurang dalam 430 km. Okey, 430 km. Daripada Hudaibiyah pergi ke Mekah, di hotel kita tadi tu, di dataran Masjidil Haram tu, jaraknya lebih kurang dalam 30 meter. Maksudnya dah dekat. Okey, so Hudaibiyah ni tempat yang mana Nabi SAW berhenti sebelum daripada nak memasuki Mekah. Untuk apa? Untuk berniat umrah. So di sinilah tempat Nabi SAW berniat umrah. Kerana itu terjadinya miqat Hudaibiyah. Selesai. Okey, selesai perkara itu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ketika Nabi SAW bermimpi nak pergi ke Mekah ini, tuan-tuan kena ingat, Mekah masih dikuasai oleh orang Quraisy. Okey, so nak masuk Mekah ni bukan senang, tuan-tuan. Kenapa? Kerana yang pegang kawasan Mekah ni musuh. Tuan-tuan kena ingat, sebelum 6 Hijrah dah ada beberapa peperangan yang berlaku melawan orang Quraisy. Maksudnya sekarang ni Nabi nak masuk ke kawasan musuh. So bila Nabi SAW nak masuk ke kawasan musuh, musuh rasa terancam, sedangkan Nabi nak buat umrah. Bukti Nabi SAW nak buat umrah adalah, yang pertama, Nabi SAW tidak membawa senjata. Senjata yang dibawa hanyalah pedang yang telah pun disarung. Bila pedang disarung, maksudnya bukan untuk berperang. Okey? Tujuan dia adalah untuk sebagai keselamatan. Yang kedua, sebagai alatan. Okey, alatan tu menyembelih, untuk memotong dan sebagainya. Okey? Okey. Kemudian Nabi SAW membawa haiwan-haiwan sembelihan. Dengan buktinya Nabi SAW membawa haiwan sembelihan ni, mengatakan bahawa Nabi bukan pergi untuk berperang. Nabi pergi untuk menunaikan ibadah umrah. Baik. So, apabila Nabi SAW dan para rombongannya telah sampai di kota Hudaibiyah ini, telah datangnya wakil daripada pihak Quraisy yang menyekat perjalanan Nabi SAW. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum daripada peristiwa ini berlaku, orang Quraisy tak pernah sekali pun melarang orang-orang untuk menunaikan ibadah umrah. Tak pernah sekali pun. Okey? Tetapi disebabkan kerana Muhammad dah datang, cerita dia di sini. Disebabkan musuh utama dia dah datang, Nabi Muhammad SAW nak datang, maka dia sekat rombongan rombongan umrah tersebut. Okey. Disebabkan oleh sekatan tersebut, Nabi SAW beserta ahli rombongannya telah pun bermalam dekat Hudaibiyah ini dan telah menghantar Sayyidina Osman pergi ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk berunding dengan pembesar-pembesar Mekah ketika itu, iaitu Abu Sufyan, meminta izin supaya rombongan ini dapat masuk Mekah, dapat tunaikan ibadah umrah. Okey. Tetapi apabila Osman sampai dekat Mekah, Osman ditahan supaya tidak boleh kembali ke keluar. Kenapa? Kerana Osman ketika itu, kamu kena ingat, Osman orangnya orang Mekah. So bila dia balik ke kampung, dia akan jumpa saudara mara dia single. So dalam masa yang sama, Osman jumpa dengan ahli keluarga dia, menyebabkan yang dia tak balik pada waktu yang sepatutnya. Okey? Okay. Dan disebabkan itulah tersebarnya satu cerita yang mana orang Quraisy telah membunuh Sayyidina Osman. Bila berita itu sampai kepada orang muslimin rasa apa, tuan-tuan? Mestilah rasa marah. Perlu pentingnya untuk kita membalas kematian Sayyidina Osman tersebut. Maka mereka yang membawa pada rombongan ini telah pun membuat satu pakatan yang dinamakan sebagai Bai'atul Ridwan, iaitu satu bai'ah, satu kata sepakat yang mana kita sekarang ni takkan balik selagi mana kita tak bawa balik jenazah dari Sayyidina Osman. Satu. Yang kedua, kita tak, selagi mana kita tidak menghukum pembunuh Sayyidina Osman, selagi itu pun kita tidak balik.
Sepakatan Bai'atul Ridwan ini telah pun memberikan telah pun berlaku dekat mana? Telah berlaku di belakang kita ni tuan-tuan. Di pokok belakang kita ni, ini yang dinamakan sebagai Masjid Asy-Syumaysi, Masjid Hudaybiyah. Sepakatan tersebut telah berlaku dekat sini. So bila orang Quraisy dapat dengar yang cerita Muhammad nak tuntut bela kematian Osman, maka cepat-cepat orang Quraisy pulangkan Osman pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So bila Osman hidup, Bai'atul Ridwan tu semua dah sepakat. So semuanya kita dah bersedia untuk melakukan ibadah umrah. Kerana alhamdulillah Osman tak meninggal dunia. So tak ada isu, tak ada kepentingan untuk kita menuntut bela lagi lah, kerana Osman masih hidup. Baik, umrah punya matlamat masih ada lagi. So jom kita menunaikan ibadah umrah. Hasil